Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi pada pagi ini, dan seperti biasa menyahut pesanan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. InsyaAllah saya akan sampaikan satu lagi ayat untuk renungan kita, dan sahabat-sahabat yang menyaksikan, tolonglah menjadi saksi bahawa saya telah menyampaikan, dan sahabat-sahabat juga akan disaksikan telah menyampaikan, sekiranya turut menyebarkan apa yang saya sampaikan. InsyaAllah sama-sama kita menjadi saksi bahawa kita telah menyahut pesanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berusaha sedaya mampu kita untuk menyampaikan risalahnya walaupun satu ayat. InsyaAllah hari ini saya pilih ayat daripada surah Qaf. Ya, surah Qaf, ayat yang bermula daripada ayat yang ke-30, insya-Allah. Ya, siapa yang ada Quran di Quran bersama tu, bolehlah buka kitab suci Al-Quran, surah Qaf, dalam juzuk yang ke-26, ayat yang ke-30, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Yauma naqulu li jahannam, ya Allah berfirman, pada hari kiamat nanti, naqulu li jahannam, kami berkata kepada Jahannam. Taulah Jahannam, ya, neraka Jahannam. Halim talati, kamu dah penuh ke? Dalam kamu tu isi dalam kamu tu dah penuh ke? Wa taqulu hal mim mazid. Maka Jahannam menjawab, hal mim mazid, ada tambahan lagi ke? Okey, itu makna literal zahir ayat itu. Jadi kata Ustazah baca daripada tafsir Ibn Kathir. Jadi dia kata Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa dia berkata kepada Jahannam pada hari kiamat nanti, kamu dah penuh? Maka Jahannam menjawab, hal mim mazid. Maksudnya, adakah ada lagi? Ada lagi ke yang nak ditambah? Jadi dia kata itulah makna zahir ayat ini, dan ia juga ditafsirkan oleh hadis-hadis sedemikian. Maknanya dalam hadis pun mentafsirkan ayat ini sama dengan zahir yang kita faham. Riwayat Al-Bukhari, kata Ibnu Kathir, ketika Al-Bukhari mentafsirkan ayat ini, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi bersabda, yulqa fin nari, dicampak ke dalam neraka. Orang yang layak masuk neraka lah, ya, dicampak ke dalam neraka. Bila dicampak seorang, maka neraka akan berkata, wa taqulu hal mim mazid, ada lagi ke? Ada lagi ke? Macam tu, ya. Setiap kali dicampak, maka neraka akan berkata, ada lagi? Hatta yada'a qadamahu fiha fataqulu qad. Sehingga bila neraka ni akan berhenti bertanya, mana lagi? Dia kata sehingga Allah meletakkan tapak kakinya ke dalam neraka,
Maka neraka berkata, qad, cukup. Ni timbul persoalan. Allah ada tapak kaki pula ke? Macam mana pula Allah letak tapak kaki tu? Jadi yang ini dipanggil apa? Sifat Allah yang kita tak boleh nak tanya bagaimana. Sebab bila Nabi kata Allah letak tapak kaki dia, maknanya zahirnya macam tu. Kita nak takwil apa? Mana kita tahu hakikatnya. Jadi maknanya kita terima sebagaimana yang dinyatakan, tapi kita kena yakin bahawa Allah tidak menyerupai sesiapa daripada kalangan makhluknya. Ya, sebagaimana Imam Malik rahimahullah apabila ditanya tentang Allah bersemayam di atas arash, banyak ayat-ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, beliau menjawab istiwa maklum. Jadi Allah ada sebut dia istiwa bersemayam, tapi al-kaif majhul. Bagaimana itu kita tak tahu. Wasu'al anhu bid'ah. Nak tanya-tanya bagaimana dia duduk ada arash macam tu, itu tak boleh tanya, itu bid'ah. Jadi inilah bandingan dengan hadis ni. Dia kata Allah letak tapak kaki dia je dalam neraka tu, neraka pun berhenti bertanya. Wallahu alam macam mana keadaan sebenar letak tapak kaki. Jangan tanya Allah ada tapak kaki ke apa, itu bukan persoalannya. Tapi persoalannya ialah neraka itu macam tak cukup-cukup. Ada tambah lagi. Dalam riwayat lain daripada Abdul Rahman bin Zaid ni pun dalam tafsir Ibn Kathir juga, neraka sampai dia dah sempit sangat. Dia kata ada lagi ketambah ni. Tempat dia dah tak muat nak masuk. Sebilah jarum pun dah tak muat dah. Tapi dia tanya lagi, nak tambah lagi kan ni? Macam tu. Itulah dahsyatnya neraka, ya, na'udzubillah. Kita minta jauhi supaya kita tidak termasuk dalam orang yang dicampakkan ke dalam neraka itu. Itu riwayat Al-Bukhari daripada Anas. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati qadamahu fiha fayanzawi ba'daha ila ba'd wa taqulu qad wa izzatika wa izzatika wa karamika wa la yazalu fil jannah fadlun hatta yunshi'allahu laha khalqan akhar fayuskinuhumullahu ta'ala fi fudulil jannah. Okey. Jadi ini riwayat Imam Ahmad daripada Anas juga. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, teruslah dicampakkan ke dalam jahanam. Dicampak dan setiap kali dicampak maka jahanam akan berkata hal mim mazid, ada tambah lagi ke? Sehingga Rabbul Izzah, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan tapak kakinya di dalam neraka, maka neraka akan mengucuk dan berkata cukup demi kemuliaanmu, demi kebesaranmu, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu. Itu neraka. Dan syurga pula sentiasa ada lebih, sehingga Allah menciptakan untuknya makhluk yang baru, lalu Allah tempatkannya di dalam syurga. Jadi maksudnya berbeza antara syurga dengan neraka. Dah cukup ahli yang layak masuk neraka, maka neraka tu dah tutup dah, tak ada tambahan dah. Maknanya dimasukkan ke dalam neraka itu hanya orang yang benar-benar layak dan berhak masuk neraka. Tak ada lain, tak ada tambah. Tapi berbeza dengan syurga, masih ada lapang, masih ada keluasan, di mana semua ahli yang layak masuk syurga itu dah masuk semua, dia masih ada ruang. Allahu Akbar, besarnya syurga, ya. Masih ada ruang, dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk baru untuk ditempatkan ke dalam syurga.
Jadi maknanya syurga mungkin saja boleh dimasukkan oleh makhluk yang Allah baru cipta. Tak lalu ujian pun di dunia ini atas rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak menggambarkan syurga itu tempat yang sangat lapang, yang tidak ada, orang kata apa? Tidak ada kesempitan. Tak sempitlah sebenarnya. Okey. Hadis lain riwayat Al-Bukhari juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahajatil jannatu wan nar. Syurga dan neraka berhujah antara mereka. Maknanya syurga berhujah dengan neraka. Faqalatin nar, neraka berkata apa? Uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku diutamakan untuk, maknanya disediakan untuk siapa? Al mutakabbirin wal mutajabbirin, para penyombong dan para diktator. Ya, para penyombong dan para diktator. Ya Allah, na'udzubillah, janganlah jadi orang-orang yang sombong, diktator, keras kepala, degil. Yang ini diciptakan untuk neraka, na'udzubillah. Jauhkan diri daripada bersikap sombong, degil, bongkak, diktator, dan yang semakna dengannya. Kata pula syurga jawab, kenapalah aku ni tidak dimasuki kecuali manusia-manusia yang lemah, yang tahap-tahap rendah-rendah je tempat aku ni. Okey. Nanti semua pilih nak jadi orang miskin pula ni kan. Tak semestinya dia miskin ke apa kan. Tapi maknanya orang yang bersifat tawaduk, rendah diri, yang tak sombong, lawan yang sombong tadilah kan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ini nak memutuskan perbalahan, saling kata bertikam lidah antara syurga dan neraka ni. Neraka kata dia tempat orang hebat, orang yang tinggi-tinggi, ya kan, orang atasan. Yang syurga pula orang bawah-bawah, tahap rendah-rendah. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan perbalahan antara keduanya dengan firman-Nya. Allah berkata kepada syurga, anti rahmati arhamu biki man asya'a min ibadi. Dia kata kepada syurga, wahai syurga, engkau adalah rahmatku, aku kurniakan rahmat denganmu kepada sesiapa yang aku kehendaki dari kalangan hamba-Ku. Jadi maknanya syurga adalah tempat Allah mencurahkan rahmat. Siapa di kalangan hamba-Nya yang Allah kasih, Allah sayang, Allah kasihan, ini Allah letak kat sini. Jadi macam mana nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, jauhi sombonglah, bongkak, takabur, diktator, penzalim, penindas orang. Itu jauhi. Allah tak akan bagi rahmat pada orang macam ni. Okey. Jadi dia kata, aku syurga, kamu adalah rahmatku. Mana aku curahkan rahmat kepada sesiapa yang aku kehendaki dari kalangan hamba-Ku. Dan Allah berfirman kepada neraka pula, anti azabi, engkau adalah azabku, wa azibu biki man asya'u min ibadi, aku seksa dengan kamu sesiapa yang aku kehendaki dari kalangan hamba-Ku. Ya walikulli wahidatin minkuma mala'uha, dan dia kata setiap satu daripada kamu ada penghuni akan memenuhinya. Neraka ada ahli akan memenuhinya, syurga pun ada ahli akan memenuhinya. Fa amman nar fala tamtali'u hatta yad'a rijlahu fiha fataqulu qad wa yanzawi ba'daha ila ba'd wa la yazlimullahu azza wa jalla min khalqihi ahada. Jadi ada pun dia kata neraka, maka dia tidak akan penuh kecuali Allah dah letakkan tapak kaki di dalamnya, maka neraka akan berkata cukup, padan dah. Adapun syurga dan
Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi seseorang pun daripada makhluknya. Jadi siapa yang Allah campakkan ke dalam neraka itu adalah kerana layak, memang layak masuk neraka kerana kedegilan dan keingkarannya. Adapun syurga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan makhluk baru untuknya. Jadi maknanya dah masuk semua orang yang layak masuk syurga dengan rahmat Allah, masih ada ruang lagi. Maka Allah menciptakan makhluknya yang baru. Okey. Jadi banyak lagi dibuat hadis-hadis yang membawa maksud yang sama. Kemudian itu ayat yang ke-30. Syurga pula Allah sebut, kita sambung ayat 31, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Beza kan. Jadi neraka Allah sebut, tu neraka ambil orang campak masuk. Campak masuk. Tapi syurga pula wa uzlifat, dibawa. Uzlifat ni maknanya dibawa dekat. Lil muttaqina wa uzlifatil jannatu, maknanya syurga tu dibawa ke dekat. Dibawa ke dekat lil muttaqin. Jadi maknanya tak payah muttaqin ni pergi berjalan nak masuk. Syurga itu dibawa ke depannya. Allahu akbar. Itu Allah menggambarkan penghormatan kepada orang-orang yang bertakwa, yang Allah nak masukkan dia ke dalam syurga tu. Bukanlah dia diheret masuk ke syurga, dia tak payah berjalan, lari ke apa, tak payah susah-susah nak pergi masuk syurga. Syurga itu dibawa dekat kepadanya. Allahu akbar. Macam mana tu ya? Allahu alam. Tapi ini adalah ayat yang menunjukkan satu penghormatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang layak masuk syurga dengan rahmat-Nya. Allahu akbar. Marilah kita doa supaya kita termasuk dalam golongan ini ya. Ghairu ba'id, mana tak jauh, maknanya masa itu tak jauh dah. Tak jauh dah. Ya. Berapa tahun lagi itu Allah alam. Benda yang pasti datang memanglah tak jauh. Kan, walaupun kita kata Allah berapa tahun lagi, bukan masalah hitungan tahun tu, tapi ianya sesuatu yang pasti akan berlaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok beza. Allah sebut antara nak masuk, orang yang masuk neraka tu dicampak. Kemudian yang nak masuk syurga ni, syurga dibawa ke depan dia. Allahu akbar. Ya. Layakkah kita ya? Jadi sama-sama kita doakan kena zon baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana inda zanni abdi bi. Kita berusaha sedaya mampu kita untuk melaksanakan apa yang Allah suruh dan jauhi apa yang Allah larang, dan kita mengharap kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadza dibawa tak ke dekat dia, tak jauh, sambil dikatakan kepadanya hadza ma tu'adun. Inilah apa yang kamu dijanjikan. Ya Allah, moga-moga kita memperolehi apa yang Allah janjikan. Likulli awabin hafiz, maknanya bagi setiap orang yang awab. Awab ni maknanya yang kembali kepada Allah. Maknanya kat sini dia kata yang banyak bertaubat, yang meninggalkan dosanya, kata Ibnu Katsir. Hafiz, likulli awabin hafiz. Hafiz maknanya orang yang memelihara janjinya dan dia tidak memungkirinya. Itu makna janji. Hafiz sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Hafiz maknanya yang memelihara janji dan yang tidak memungkirinya. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, iaitu orang yang takut kepada Allah dalam keadaan dia bersendirian. Bil ghaib maknanya tak ada siapa tengok, dia tetap menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kata depan orang tak buat maksiat, tak buat jahat, tapi itu kerana takut kat orang kan, takut orang nampak, takut jatuh status kan. Kan apa semua, tak, bukan. Di belakang orang tak ada siapa nampak,
dia tetap memelihara tingkah lakunya hatta niatnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak tersembunyi darinya apa pun, sama ada yang apa ni, yang terang-terang ataupun yang tersembunyi. Itu dikata man khasyar rahman nabil ghaib. Maka dalam satu hadis yang Nabi sebut 7 golongan yang layak masuk syurga tu, salah satunya ialah orang yang mengingati Allah ketika sunyi, maka berlinanglah air matanya. Itulah makna man khasyar rahman nabil ghaib wa jaa biqalbin munib, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera, yang tunduk, khusyuk, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan kepadanya udkhuluha bisalam, masuklah kamu ke dalam syurga yang dibawa ke dekat dia tadi bisalam, dengan sejahtera. Apa makna bisalam? Maknanya sejahtera daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Udkhuluha bisalam, maknanya masuklah kamu ke dalam syurga dengan sejahtera, selamat daripada azab Allah. Dan wasallama alaihim malaikatullah, dan mereka dialu-alukan dengan salam oleh para malaikat. Itu makna bisalam, ya. Mereka dah selamat daripada azab Allah, dan mereka pula dialu-alukan dengan ucapan salam, salam, sejahtera daripada malaikat Allah. Zalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal abadi. Kata Ibnu Katsir, fala yamutuna abada, mereka tak mati selama-lamanya, dan mereka tidak akan berpindah lagi daripada syurga tu. Tak ada hari ni masuk syurga lepas tu nak pindah ke negeri lain, neraka, na'udzubillah. Tak ada. Kan, itu maknanya zalika yaumul khulud, maknanya kekal selama-lamanya di situ, tak mati dan tak juga berpindah randah. Kekal di situ. Lahum ma yasha'una fiha, dan untuk mereka dalam syurga tu apa saja yang mereka kehendaki, ma yasha'u. Jadi sebab kata mana tak pindah-pindah, tak boring ke? Macam mana nak boring? Sebab nikmat bertukar ganti setiap hari, dan mereka pula boleh minta apa yang mereka kehendaki. Lahum ma yasha'una fiha. Jadi bukanlah saja dah sedia pilih mana nak, tak, bukan setakat itu. Malah apa yang tak ada pun kalau tak disediakan. Allahu Akbar. Jadi dia kata mahtaru wajadu, apa je yang mereka pilih ada. Mereka terfikir ada dari segala kesedapan, kenikmatan. Mereka minta je dibawa, ya. Talabu uhdira lahu, mereka minta aja akan dibawa. Daripada Katsir bin Murrah katanya, antara gambarannya nikmat dalam syurga tu, dia kata awan melintasi ahli syurga. Maka awan berkata kepada ahli syurga, maza turidun, kamu nak apa? Fa'umtiru lakum, aku akan hujankan kepada kamu. Bukan turun hujan, kan? Maknanya awan tu lalu atas kita ni, kita pun minta awan bawa aku ni, awan jatuhkan. Maka dia kata mereka tak ada satu pun yang mereka minta kecuali diberikan. Allahu Akbar. Apa lagi yang kita nak, ya? Wallahu alam, tak boleh nak gambarkan. Ya, kita kat dunia ni kalau dapat makan, minum, kan dah kenyang, nak apa lagi, kan? Rumah pun dah selesa walaupun tak besar, kan? Nak ke mana-mana berjalan, ada kereta sendiri, itu pun rasa dah cukup sangat dah tu, kan? Jadi maknanya apa lagi yang nak ni? Wallahu alam, kan? Di syurga nanti dah senang dah semua ada dah kat depan mata. Kemudian nak lagi, nak apalah agaknya. Tapi walaupun kita tak, sebab tu Nabi kata mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar biqalbin bashar. Memang tak boleh nak gambarkan benda yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Jadi apa je minta terus dibawa, diberikan. Dan daripada Ibnu Mas'ud,
dalam satu hadis riwayat Ibnu Mas'ud, dia kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka la tashtahi at-tayr fil jannah. Sesungguhnya kamu mungkin teringin nak makan burung. Nak makan burung di syurga. Kita kat dunia pun jarang makan burung kan. Burung puyuh adalah sekali-sekala. Teringin nak burung dalam syurga, dia kata maka burung itu akan jatuh di hadapan kamu siap dah masak. Allahu Akbar, kan? Terfikir nak makan burung apa ni, masak apa ni, panggang ke, golek ke, apalah kan kat terfikir kat dunia ni, ampun, kukus, panggang, rebus, kari, korma apa kan. Jadi agaknya terlintas nak makan burung yang masak apa tak tahulah. Terlintas je, dia kata teringin je nakkan burung terus jatuh depan tu siap masak dah. Tak payah fikir nak siang, tak payah fikir nak pergi buka dapur ke apa. Dah makan je lah. Allah Akbar. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtahal mu'min al-walad fil jannah." Apabila seorang mukmin teringin nak anak di syurga. Aduh, rindu nak main anak kan. Tengok di gambar ustazah kat belakang tu, ada gambar anak kan. Di dunia ni sekejap je main anak kan. Berapa tahun je? Kan? Bila dah besar, dia pun dah kahwin, bina keluarga, tak boleh main, tak boleh dah. Cucu lah kan, sekali-sekala buat balik cucu. Jadi memang tak puas-puas main dengan budak-budak ni. Kan? Anak dah besar, nak cucu pula. Jadi sampai di syurga fitrah tu masih ada. Nak anak. Kan, kalau sekarang nak anak macam-macam lah kan. Yang tak dapat anak tu pergi jumpa doktor tu, doktor ni, proses itu, proses ini, bayar puluh-puluh ribu pula kan. Nak belikan mengandung tu, yang susah tu. Yang senang tu senang, tapi senang mengandung pun bukannya senang nak bawa sampai 9 bulan kan, sampai tunggu nak bersalin tu pun satu hal pula. Hospital sana, hospital sini, lekat pula, sunsang pula, macam-macam hal ya kat dunia ni nak boleh keluar seorang anak. Okay, tapi dia kata di syurga nanti bila seorang mukmin teringinkan anak, ni orang perempuan lah ya, maka dia mengandung, dia bersalin satu saat je. Allahu Akbar, macam mana ni? Tak boleh bayangkan kan. Sebab apa? Mengandung itu pun satu nikmat. Kalau kita kata Allah boleh je mari anak, bawa terus, tak payah mengandung, tak payah beranak kan. Tapi nak cerita bahawa nak mengandung, nak beranak itu satu fitrah dalam diri wanita. Dia dapat mengandung tu pun dia dapat mengandung tu dia rasa satu anugerah padanya. Beranak tu pun walaupun sakit sebenarnya best kan. Bila keluar anak aja dah lupa dah sakit tu. Rasa Allah bahagianya. Masa mengandung tu pun rasa bukan main bahagia, dah duduk gosok perut hari-hari kan. Masa bersalin tu sakit pun sakit. Allahu Akbar, nikmat yang tak boleh dibayangkan. Jadi Allah bagi juga mengandung, Allah bagi juga beranak, tapi satu saat je. Nak suruh rasa juga nikmat mengandung dan melahirkan anak tu. Tak rasa susah, tak rasa perit macam kat dunia ni. Tapi fitrah itu, keinginan itu tetap dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah antara gambaran nikmat syurga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa dengan rahmatnya. Kita berdoa supaya kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalam kalangan hamba yang mendapat rahmat dan dianugerahkan syurga dengan segala kenikmatannya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Ya Allah, kami minta kepadamu syurga dan segala kenikmatannya, dan apa saja yang dapat mendekatkan kami kepada syurga daripada min amalin wa i'tiqad, min qaulin wa amalin wa i'tiqad, sama ada perkataan, amalan dan juga i'tiqad, niat dalam hati. Kita
kita minta Allah bagi kepada kita syurga, nikmatnya, dan apa saja perkataan, amalan, niat, iktikad yang boleh mendekatkan diri kita kepada syurga. Wa na'udzubika minan nar, dan kami mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada neraka, wa ma yuqarribuna ilaiha, dan apa yang menghampirkan kami kepada neraka, min qaulin wa amalin wa i'tiqad, sama ada perkataan, perbuatan dan juga i'tiqad, niat, fikiran dalam hati, ya. Jadi itulah balighu anni walau ayah daripada saya pada pagi ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang menonton menjadi saksi saya telah menyampaikan, dan untuk sahabat-sahabat yang turut sama menyebarkan juga akan disaksikan telah menyahut seruan Nabi kita SAW, balighu anni walau ayah. Mudah-mudahan Allah berikan lagi kesempatan kepada kita jika dipanjangkan usia untuk kita berkongsi ayat yang lain pula. Sekian dulu untuk pagi ini. Maaf salah dan silap. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.